Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa dalam rahmat dan juga keridaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini marilah kita memperbanyakkan istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampunkan dosa dan dibersihkan hati kita daripada dengan bisikan nafsu, marah dan juga syaitan. Baiklah, pada hari ini kita akan meneruskan lagi sesi perkongsian maklumat bagi pengajian kurikulum ADBT Sekolah Menengah. Yang mana pada hari ini kita akan memfokuskan kepada pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran bagi ADBT Sekolah Menengah. Yang mana hasrat pembelajaran pada hari ini adalah di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat menguraikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran bagi ADBT Sekolah Menengah. Mereka dapat menyatakan 6 peranan guru dan juga murid dalam SKPMG 2 Standard 4 dan juga membuat perbandingan di antara dua strategi pembelajaran dalam ADBT Sekolah Menengah. Okay, baiklah, kita tengok kepada fokus yang dimasukkan dengan pengajaran dan pembelajaran. Yang mana konsep pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP adalah merupakan satu proses untuk menyebarkan maklumat dan kemahiran daripada A kepada B. Maksudnya dalam konteks sekolah, guru memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan penyebaran maklumat dan juga kemahiran kepada pelajar. Yang mana ianya adalah merupakan proses yang dilaksanakan melalui pelbagai stimulus atau rangsangan. Yang mana hasilnya akan melibatkan perubahan tingkah laku murid kepada arah yang lebih baik. Okey, dalam aspek pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP ini, dia adalah melibatkan aspek daripada sebelum, semasa dan juga selepas. Iaitu melibatkan perancangan pengajaran, persediaan awal, penyampaian dan pengembangan pelajaran, pentaksiran serta maklum balas. Maksudnya dalam kita menentukan sesuatu, dalam kita usaha kita untuk memastikan objektif kita tercapai melalui proses pengajaran dan pembelajaran. So, inilah antara aspek-aspek utama yang perlu diberi perhatian. Aspek perancangan pelajaran, persediaan awal, penyampaian dan perkembangan, pentaksiran serta maklum balas. Dan ia juga adalah merupakan satu proses yang berterusan dan akan terhenti apabila kehilangan motivasi atau motif pembelajaran. Dan guru haruslah sentiasa prihatin dalam memastikan pelajar-pelajar tidak hilang motivasi ataupun tidak macam mana cakap, dia lebih kata kepada hilang motivasi kan. Maksudnya dia dah tak minat belajar, kurang minat untuk belajar. So, kita sebagai guru lah akan berusaha untuk merancang dan memastikan supaya aspek pengajaran yang kita lakukan dalam kelas tu sentiasa ditambah baik dan sentiasa memberi ruang kepada dan juga peluang kepada pelajar untuk memahami dan juga untuk memastikan suasana adalah dalam keadaan yang teratur dan juga selamat serta interaktif. Berikut adalah merupakan standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang kedua iaitu SKPMG 2 Standard 4, yang mana ianya adalah merupakan salah satu instrumen yang disediakan bagi menilai kualiti pengajaran guru dalam menjadikan perancangan serta pelaksanaan dalam bilik darjah. Maksudnya untuk setiap guru ni dia akan dinilai oleh pentadbir berdasarkan kepada SKPMG 2 yang mana ada dia punya kriteria dan juga rubrik yang perlu tuan-tuan ataupun guru-guru perlu sesuaikan mengikut dalam keadaan kelas.
yang mana format dan kandungan instrumen disusun mengikut tindakan dan kualiti bagi memenuhi standard kualiti pengajaran bilik terjah, yang mana ianya mengambil kira prosedur pelaksanaan, keperluan dasar dan peraturan pendidikan, yang mana ianya adalah memberi penekanan terhadap guru sebagai pemudah acara dan juga pelajar untuk murid sebagai pelajar aktif. Okey. So kita tengok apakah ciri-ciri bagi ataupun peranan bagi guru dan juga pelajar dalam SKPMG 2. Yang mana terdapat 5 peranan guru dalam SKPMG, iaitu sebagai perancang, sebagai pengawal, pembimbing, pendorong dan juga penilai. Lepas ni kita akan tengok satu persatu. Manakala murid adalah berperanan sebagai pembelajar aktif. Sebab itulah dalam usaha, dalam kita melaksanakan proses PMP ni, kita perlulah memastikan suasana ataupun motivasi pelajar itu tidak terhenti di situ, dan mereka sentiasa menunjukkan minat untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan daripada cikgu guru. Kita tengok yang seterusnya, kita tengok apakah 6 kriteria yang dinyatakan dalam SKPMG 2, iaitu guru sebagai perancang, guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong, sebagai penilai dan murid sebagai pembelajar aktif. Kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan guru sebagai perancang. Bila disebut sebagai perancang ni adalah lebih kepada plan. Apa yang akan dirancang oleh guru dalam memastikan proses PMP ataupun proses pengajaran itu berjalan dengan lancar. Dan bila disebut perancangan, dia adalah melibatkan perkara yang berlaku sebelum proses PMP dijalankan. Okey, kita tengok apa dia punya. So, kriteria kritikal adalah guru bertindak sebagai perancang untuk memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi dalam melaksanakan PMP, PDPC. Sebab itulah kita bagi guru, kita perlu, kita punya RPH, RPT itu adalah merupakan kita punya panduan kita, RPT, RPH sebagai panduan kita untuk kita melaksanakan PDPC kita dalam kelas. Yang mana dalam aspek guru sebagai perancang ni, ada beberapa kriteria yang perlu guru-guru patuhi, yang perlu kita patuhi. Dan perkara ini dia akan dinilai oleh pentadbir ataupun oleh ketua bidang. Yang mana ada tiga kriteria utamalah, iaitu menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur dan aktiviti yang sesuai. Kemudian dia akan menentukan kaedah pentaksiran dalam PDPC dan menyediakan ABM, BBM, BBB dan TMK. So, tiga-tiga kriteria ini adalah merupakan kriteria yang dinilai yang perlu kita patuhi bagi dalam usaha memastikan tugas kita sebagai perancang, tugas guru sebagai perancang itu dapat dipatuhi, dapat dipenuhi, dan seterusnya akan menerjemahkan proses pengajaran dan pembelajaran secara yang lebih baik. Okey. Selanjutnya kita tengok yang kedua adalah guru sebagai pengawal. Tadi kita dah tengok sebagai perancang. Ini adalah yang sebelum. Ini adalah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Yang mana kriteria bagi guru sebagai pengawal ini, dia ada dua aspek yang perlu dipatuhi, yang perlu yang dikawasan oleh guru. Yang mana guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PDPC untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran mengikut perancangan. So, dia melibatkan pengawalan proses dan juga pengawalan suasana. Apakah yang dimaksudkan dengan
guru mengawal proses dan juga guru mengawal suasana. Yang mana dalam aspek guru sebagai pengawal, iaitu untuk mengawal proses adalah kriteria yang ada dalam aspek ini adalah guru dapat mengelola, dapat menghuraikan isi pelajaran, skop pelajaran yang dirancang dengan baik, tentang konten, tentang standard kandungan, apakah yang akan diajar dalam kelas, dan kemudian dapat mengelola, dapat mengawal masa PDPC selaras dengan aktiviti pembelajaran. Sebab itulah pentingnya perancangan guru dalam memastikan proses pengajaran dan juga pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Sebab itulah kita punya RPH kita ada dinyatakan berapa minit set induksi, berapa minit sesi pemasaran, berapa minit ada sesi kuis, sesi amali dan sebagainya. Dan guru juga sebagai pengawal untuk memberi peluang kepada penyertaan aktif murid, yang mana terdapat masa, terdapat ruang yang dirancang dalam RPH ataupun RPT bagi memberi peluang kepada pelajar untuk bersifat aktif di dalam kelas. Okey, itu adalah bagi guru sebagai proses yang pertama. Yang kedua, guru sebagai pengawal suasana, iaitu dapat mengawasi komunikasi murid di dalam PDPC dari segi aspek kejelasan suara, dari segi aspek murid bersifat aktif, dia boleh menjawab soalan, dia boleh memberikan arahan, memberikan maklumat apa yang kita kehendaki. Yang kedua adalah mengawasi perlakuan murid dalam PDPC, iaitu maksudnya dalam aspek ini kita mengawal bagaimana kita menguruskan suasana kelas dan keadaan yang baik dari segi disiplin dan sebagainya lah. Dan juga menyusun atur kedudukan murid, keadaan murid, kalau kumpulan macam mana kita mengatur kumpulan, kalau secara individu macam mana kita mengatur individu, kalau secara permainan macam mana kita mengatur murid-murid, serta mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan kondusif. So inilah antara peranan guru sebagai pengawal. Okay, baiklah, seterusnya kita tengok apa dengan sebagai guru sebagai pembimbing, iaitu guru sebagai pembimbing. Okay, masih lagi bersifat, iaitu guru bertindak sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran. Bila melibatkan objektif pelajaran, dia mesti melibatkan apa yang kita rancang. Dalam aspek ini adalah guru sebagai facilitator, akan bertindak memberikan bantuan bagaimana kita untuk membimbing, untuk kita membantu pelajar-pelajar kita supaya dapat menguasai aspek-aspek yang dinyatakan tadi, pengetahuan, kemahiran dan juga mengamalkan nilai berdasarkan pada objektif pelajaran. Okay, so ini adalah antara dia punya kriteria yang kita boleh ikut lah, yang guru boleh ikut bagi melengkapkan SKPMG 2 ni, iaitu memberi tunjuk ajar, tunjuk cara, panduan menguasai isi, konsep, fakta berkaitan dengan pelajaran. So ini kita tunjukkan melalui penggunaan TMK, melalui penggunaan audio video yang menarik, melalui kaedah demonstrasi dan sebagainya. So ini adalah antara kriteria lah. Kemudian memberi tunjuk ajar bagaimana murid dapat menguasai kemahiran. Kalau tadi menguasai pengetahuan, ini menguasai kemahiran. Dan juga aspek kalau dalam RBT ni dia ada aspek selain daripada kemahiran untuk kita menghasilkan produk, kemudian kita pula
perlu selitkan tentang dan juga aspek-aspek keselamatan, bagaimana penggunaan produk, penggunaan alatan tangan, bagaimana ciri-ciri pakaian yang sesuai, apakah yang boleh, apa yang tak boleh. So ini antara aspek-aspek yang perlu ditekankan, yang perlu diserapkan oleh guru sebagai pembimbing. Kemudian memandu murid untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam aktiviti pelajaran. Bagaimana guru dapat memberi tips atau memberikan galakan kepada pelajar untuk menentukan keputusan berdasarkan kepada sesi pemasaran, berdasarkan kepada sesi soal jawab dan sebagainya. Kemudian bagaimana guru dapat memandu murid menggunakan ataupun memanfaatkan sumber pendidikan dengan berkaitan dengan pelajaran, sama ada berkaitan dengan penggunaan internet, penggunaan sumber-sumber yang berkaitan seperti buku teks, pusat sumber, penggunaan komputer dan sebagainya. So inilah macam mana guru memberi bimbingan kepada murid bagaimana untuk memanfaatkan sumber pendidikan. Dan juga guru membimbing dengan menggabungkan ataupun merentas mengaitkan isi pelajaran dengan tajuk unit dalam aktiviti ataupun melibatkan merentasi dua bidang yang berbeza. Sebagai contoh, bagaimana dari segi aspek kemahiran RBT boleh dilaksanakan dalam segi aspek kesihatan. Bagaimana aspek ada dalam RBT boleh digunakan dalam bidang sains. So ini yang maksudnya dengan bagaimana kita menggabung atau kita merentas, kita mengaitkan kemahiran yang diperlukan oleh murid kepada pengajaran ataupun pelajaran yang lain. Okey, baik, seterusnya kita tengok kepada kriteria yang keempat, iaitu guru sebagai pendorong. Okey, sebagai pendorong, yang mana kriterianya adalah guru bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi dan kemahiran insaniah, soft skill murid, iaitu melibatkan dorongan minda dan juga melibatkan dorongan emosi. Kita tengok, mari kita lihat apakah dia punya kriteria lagi. Mendorong minda dan guru mendorong emosi. So ini adalah perkataan minda, bagaimana guru berperanan untuk mendorong minda dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan merangsang murid berkomunikasi. Beri galakan dekat dia. Kita beri galakan kepada dia, kata kat dia, boleh, kamu kena cuba. Kamu kena cuba gunakan jawab soalan dan sebagainya. Kemudian bagaimana guru dapat mendorong murid untuk berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran. Bagaimana dia nak memberi bagaimana dia dapat membantu, dia dapat bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran seperti permainan. Dalam kita ada PAK 21 ni, dia ada berbagai jenis kaedah-kaedah yang boleh kita terapkan dalam kita punya sesi pengajaran dan juga pembelajaran. Macam mana, contohnya sebagai kita ada gallery walk, kita ada kita ada main-main dan sebagainya lah. So inilah antara peranan guru supaya dapat mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada pelajar, supaya dia dapat memahami dan dapat menguasai kemahiran yang akan dipelajari. Kemudian mengemukakan soalan yang menjurus kepada soalan yang ke arah yang kreatif dan kreatif, sama ada daripada guru atau pelajar itu sendiri, yang bagaimana kita merangsang, kita mendorong pelajar itu untuk berfikir di luar kotak. Kemudian mengajukan soalan mewujudkan situasi ke arah membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian mewujudkan peluang murid untuk memimpin melalui aktiviti kumpulan. Kita lantik dia sebagai ketua, sebab dalam RBT pun, kalau tengok dalam RBT tingkatan 1 kan, tingkatan 1, iaitu tajuk pengurusan reka bentuk, yang mana murid akan diberikan jawatan peranan sebagai pemimpin dalam kumpulan dalam sebuah organisasi untuk menghasilkan satu reka bentuk. So inilah antara kriteria yang kita perlu terapkan
kepada pelajar. Yang mana pelajar ni bukan saja dia dia ada nilai-nilai dari segi kognitif, dan dia juga ada nilai-nilai dari segi kebolehan untuk memimpin dan juga untuk menguruskan satu kumpulan. Yang terakhir adalah untuk mengalakkan murid untuk memperolehi pengetahuan dan kemahiran secara sendiri. Maksudnya kita memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka maklumat secara sendiri, secara individu ataupun secara berkumpulan, dan mana guru bertindak sebagai fasilitator, sebagai pembimbing untuk menentukan. Sebab kadang-kadang kita pun faham kan, bila melibatkan carian di internet ni, dia melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan etik, melibatkan dengan maklumat-maklumat yang melibatkan maklumat-maklumat yang berunsur-unsur yang tidak sesuai bagi pelajar. So itulah, guru harus memainkan peranan penting dalam memastikan, dalam kita menggalakkan murid untuk memperoleh maklumat dan juga kemahiran secara sendiri, kita juga dapat menyelitkan unsur-unsur nilai kat situ. Okey. Yang kita tengok pula dari segi aspek guru sebagai pendorong, iaitu dalam aspek guru sebagai pendorong emosi, yang mana bagaimana guru memberikan pujian, memberikan penghargaan, memberikan keyakinan, memberikan atau menunjukkan rasa prihatin terhadap kumpulan murid. Sebab apa? Sebab dalam kelas kita ada berbagai jenis murid, berbagai jenis pelajar yang perlu kita hadapi. Ada pelajar yang datang daripada yang mengalami masalah sosioekonomi, ada yang kena yang datang daripada keluarga yang ibu ataupun ayah tunggal. Kadang-kadang mereka malu dan sebagainya lah. Sebab itulah guru, sebagai seorang guru ni, kita harus peka dan harus mengambil peranan. Pendek kata, kalau kita sebagai guru ni, lebih kepada kita menganggap pelajar kita sebagai kita punya anak lah. Macam saya dulu pun, waktu menjadi sekolah tu pun, memang saya akan macam kita sebagai guru disiplin kan. Macam itulah kita didik kita punya pelajar macam mana kita didik anak kita. Sebab mereka ni akan sentiasa melakukan kesalahan, dan kalau mereka tak lakukan kesalahan, maknanya mereka tak ada apa yang mereka akan belajar. So dalam aspek ni, itulah guru harus mendorong emosi, bukan mencederakan emosi ya. So kena faham, maksudnya kita sebagai guru ni, sebab kebanyakannya guru-guru bila dia stres, dia akan melepaskan dia punya stresnya kepada pelajar. Kalau pelajar tu nakal, dia akan mula menggunakan kata-kata yang bukan-bukan. Engkau ni bila nak pandai lah, bongok lah engkau ni, tak faham-faham. Sebab kadang-kadang bila kita memberikan kita mencemuh ataupun kita menghardik pelajar kita, itulah melibatkan emosi kita. Pelajar ini dia akan terganggu dan mereka mudah untuk maksudnya pelajar ini dia akan dendam dengan cikgu. Bila dendam tu, mulalah dia akan melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Dia akan keluar kelas, dia akan tak buat homework, dia akan kurang ajar kita dan sebagainya. So sebab itulah penting dalam kita sebagai seorang guru ni, sebab kita nak mendidik manusia, kita nak mengubah manusia. So adalah penting untuk kita mendorong emosi pelajar ni supaya dalam keadaan yang positif. Cubalah macam kita Islam tu, macam kita sebagai orang Islam, kita boleh mengamalkan
apa yang dicontohi oleh baginda Nabi Muhammad SAW kan. Bagaimana dia mendidik anak, bagaimana dia perlakuan dia sebagai seorang yang beriman. Yang mana dalam konteks ni bukan saja kita dapat membentuk emosi ataupun potensi murid ke arah yang baik, dan secara yang tidak langsung juga kita dapat berdai, kita dapat memberi contoh apakah sebabnya kaedah pengajaran Islam kepada pelajar kita. Apakah yang kita dapat memberi contoh tentang keindahan Islam dalam aspek pendidikan. So benda itulah kita kena ambil peranan sebagai seorang guru dari segi aspek mendorong emosi murid. Seterusnya kita tengok pada aspek guru sebagai penilai, iaitu guru berperanan sebagai menilai untuk mengesan tahap penguasaan murid. So dari segi aspek dia punya psikomotor dia, dari segi aspek kemahiran dia dan sebagainya. Yang mana dalam bagi kriteria dalam guru sebagai penilai, iaitu guru dapat melaksanakan penilaian dengan menggunakan pelbagai kaedah pentadbiran dalam PDPC. Kita boleh menggunakan skala pop quiz, kita boleh menilai dengan menggunakan soal jawab, kita boleh menilai menggunakan pemerhatian dan sebagainya, macam-macam kaedah yang boleh gunakan. Kemudian dapat menjalankan aktiviti pemulihan ataupun pengayaan, bagaimana kita nak memberikan maklumat ataupun intervensi kepada pelajar yang lemah bagi dia meningkatkan lagi dia punya kefahaman dan juga kemahiran. Kemudian memberi latihan, kita menilai melalui latihan dan juga tugasan berkaitan dengan kita punya subjek pelajaran, dan juga membuat refleksi. Refleksi ini boleh datang daripada diri kita, boleh datang daripada pelajar. Maksudnya kita beri, bagi contoh kita beri kertas kepada pelajar untuk nilai apa yang dia orang dah belajar pada hari ini. Bagi dia menilai apa yang dia tak suka, bagi dia suka dan sebagainya. Dan juga menyemak hasil kerja, gerak kerja dan juga tugasan yang diberikan kepada pelajar. So inilah yang dinamakan sebagai aspek proses yang guru-guru perlu kuasai, perlu ambil perhatian, iaitu melibatkan 5 peranan utama, tadi, iaitu apa? Kita ada guru sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan juga penilai. Kemudian adalah sebagai bagaimana murid bertindak sebagai pembelajar aktif, yang mana murid bertindak sebagai pembelajar aktif untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran untuk mengamalkan. So bagaimana untuk kita menjadikan murid kita bersifat sebagai pembelajar aktif adalah melalui 5 yang tadi itu. Bagaimana kita merancang, bagaimana kita mengawal, bagaimana kita mendorong, bagaimana kita menilai, bagaimana kita bimbing untuk memastikan pelajar sentiasa bersifat aktif di dalam kelas bagi menguasai dan juga menguasai pengetahuan dan juga kemahiran yang kita tentukan melalui objektif pembelajaran. Yang mana aspek ini kita dapat nilai melalui penilaian yang kita berikan kepada pelajar. So ini adalah dia punya kriteria lah. Iaitu bagaimana murid dapat memberi respon dalam berkaitan dengan isi pelajaran, dan juga dari aspek soal jawab, bagaimana dapat berkomunikasi, memberikan cadangan, memberikan makluman, ataupun berkongsi pengalaman, bagaimana melaksanakan aktiviti dengan secara kolaboratif, memberi respon, mengemukakan soalan, mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan, serta membuat keputusan dalam ataupun menyelesaikan masalah dalam aktiviti pelajaran. So ini adalah antara kriteria yang kita dapat pastikan
kita dapat tentukan supaya maksudnya bila dah ada kriteria ini, maksudnya murid-murid adalah bersifat aktif. Selalunya kalau ikut dalam guru kanan akan menilai, dia akan berbual lah, dia akan berbual empat, maksudnya dapatlah beberapa jawapan dia. So inilah antara perkara-perkara yang perlu kita nilai, perlu kita titik beratkan dalam aspek pengajaran dan juga pembelajaran. Okey, so tadi kita dah selesai tentang pengajaran, iaitu standard pengajaran, bagaimana guru dapat melaksanakan pengajaran berdasarkan kepada 6 kriteria dalam SKPMG 2. Seterusnya kita nak tengok bagaimana strategi pengajaran dan juga pembelajaran yang terdapat yang digariskan ataupun yang dicadangkan oleh Kementerian bagi subjek RBT. Yang mana strategi adalah bermaksud susunan pendekatan dan kaedah untuk mencapai suatu matlamat dan teknik PDP yang spesifik dengan menggunakan tenaga, masa serta kemudahan secara optimum. So, bagaimana kita merancang? Bagaimanakah kaedah-kaedah yang kita akan gunakan dalam memastikan proses PMP kita adalah berjalan dengan lancar dan juga baik. Dalam proses pengajaran, seseorang guru biasanya menggunakan gabungan beberapa pendekatan serta kaedah mengajar tertentu dalam usaha untuk mencapai objektif pengajaran. Kita ada berbagai lah, kita ada strategi berasaskan masalah, strategi mastery, projek dan sebagainya. So, selalunya dalam RBT ni, guru akan menggabungkan dua kaedah ataupun dua strategi pembelajaran yang mana setiap strategi yang dijalankan itu dia akan support each other. Dan kemudian dalam RBT, guru perlu bijak menggunakan strategi PDP berdasarkan bidang atau tajuk yang dipilih untuk menarik minat murid. Dan guru perlu membuat perancangan yang rapi, sistematik supaya pembelajaran tidak memasangkan dan objektif pengajaran tercapai, dan faktor murid juga perlu diberi perhatian dalam memilih strategi, pendekatan kaedah dan juga teknik yang sesuai. So kita berbalik kepada apakah peranan guru tadi. So bila kita letakkan peranan guru sebagai perancang, kita merancang dan kita meletakkan berdasarkan kepada objektif, berdasarkan kepada tajuk, kita sebagai merancang, kita perlu merancang apakah pendekatan ataupun strategi pengajaran yang sesuai untuk kita masukkan kita gunakan dalam sesuatu topik yang akan kita ajar. So, strategi pembelajaran adalah merupakan dengan arah tuju atau hala yang kita ambil untuk menuju suatu sasaran. Dalam pengertian lebih luas, pendekatan juga diartikan sebagai tukar near to in any sense, atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. Dan terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh digunakan oleh guru dalam proses PDP RBT kan. Okey, so kita tengok apakah antara strategi pembelajaran yang dicadangkan oleh kementerian. Bagaimanakah? So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah ada 11 strategi pembelajaran yang dicadangkan oleh kementerian dalam pelaksanaan ragam bentuk dan teknologi. Dia ada pembelajaran kendiri, dia ada pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berdasarkan projek, pembelajaran berdasarkan inquiry ataupun pertanyaan, berdasarkan masalah, mastery secara konstruktivisme melalui penerokaan, kontekstual, inquiry dan juga pendekatan STEM, iaitu Science, Technology, Engineering dan Matematik. Okey, untuk tutorial bagi strategi pengajaran dan pembelajaran,
So saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan membuat perbandingan di antara dua strategi pembelajaran abad 21 yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran RBT sekolah menengah. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlu merekod dan bentangkan perbandingan strategi yang tuan-tuan pilih tadi dengan menggunakan apa-apa aplikasi perisian audio video yang sesuai. Pulanglah sama ada nak gunakan handphone ke, ambil video, cakap, sharing your knowledge, ataupun nak buat slide ke, nak buat video animation ke, tak ada masalah. Penting saya nak tuan-tuan dan puan-puan membentangkan ataupun membuat perbandingan strategi pembelajaran yang ada tadi. Tadi kita ada 11 tadi kan. Ambillah dua yang tuan-tuan ni, kemudian buat dia punya perbandingan dia. Lebih kurang dalam 3 minit ke 5 minit. Okey. Kemudian video tersebut di-savekan dan dimasukkan dalam tuan-tuan punya GC ataupun Google Drive dan share link dia pada saya. Nanti saya akan tengok. Saya akan nilai lah. Mana dah tahu kita boleh top up sikit lepas ni kan, dengan markah-markah yang ada. Mana tahu boleh digunakan sebagai asas kepada untuk kita membantu tuan-tuan mungkin tak cukup markah atau bantu markah sebagainya. Okey, so itu saja untuk pada hari ini. So kita akan jumpa tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk tugasan ni masa diberikan lebih kurang seminggu lah. So hari ini adalah 7 hari bulan. So video tersebut hendaklah dihantar pada selewat-lewatnya adalah pada hari Rabu minggu depan, 14 hari bulan. 14 hari bulan Disember 2022. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.